Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini cikgu nak sambung 3.4 tetapi bahagian 4 di mana hasil pembelajaran kita adalah bagaimana kita menghuraikan pengawal aturan suhu badan. So hari ini kita nak pergi kepada pengawal aturan suhu badan sahaja. Okey, bila melibatkan suhu badan, kita mesti melibatkan kulit lah. Kulit. Okey, organ yang utama iaitu kulit. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan, kita pergi dulu tengok mengenal kerata rentas kulit. Okey, untuk kulit kita, ni adalah epidermis, luar kulit. Okey, kemudian berhampiran dengan epidermis ini terdapatnya ini adalah termoreseptor. Okey, lepas tu dekat sini ada liang peluh. Okey, daripada liang peluh terdapatnya salur peluh di mana ia akan disambungkan dengan kelenjar peluh. Okey, dekat bawah ni terdapatnya lapisan tisu adipos. Okey, kemudian keratan rentas sebelah sini, dekat bahagian atas ni terdapatnya ini adalah kapilari darah. Okey, dan berhampiran dengan rambut ini ataupun folikel rambut ini terdapatnya kelenjar sebum. Okey, folikel rambut ini yang akan condong ataupun menegak lah. Okey, dekat bawah ni nanti dia akan bersambung dengan arteriol dan yang disambungkan dengan rambut ni terdapatnya ini adalah otot erector. Okey, jadi untuk suhu suka saya ingatkan bagaimana badan kita, suhu kulit kita bergerak balas. Satunya dia mesti melibatkan termoreseptor. Dan bila berlaku untuk responnya mesti melibatkan kelenjar peluh. Yang kedua, kapilari darah. Yang ketiga, otot erector dan yang keempat rambut. Okey, A, B, C, D lah. Kenapa 4 pula ni? Okey, so sebelum kita mulakan dengan persoalan. Okey, mengapa semasa musim tengkujuh, bulan 12 Disember kita sering makan dalam jumlah yang banyak? Kenapa kita perlu makan banyak? Kerana makanan yang dimakan akan dicerna dan dioksidakan dalam sel untuk menghasilkan tenaga haba yang lebih banyak. Macam mana boleh penghasilan tenaga haba? Kita kan belajar glukosa akan dioksidakan oleh oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga ATP. ATP ni lah yang dihasilkan dalam bentuk tenaga haba. Maka kalau kita makan banyak, glukosa banyak dalam darah, maka boleh hasilkan tenaga haba yang banyak. Bila boleh hasilkan tenaga haba yang banyak, tenaga haba tu sangat penting untuk menggantikan haba yang mudah hilang ke persekitaran pada suhu yang rendah. Okey, kemudian kita pergi kepada pengenalan kawal atur suhu badan. Okey, semua haiwan mengawal atur suhu badan pada julat tertentu, tetapi keupayaan ini jauh lebih baik dalam haiwan endoterma seperti burung dan manusia. Itu poin yang pertama. Sebab kita kena faham semua haiwan dia mesti boleh mengawal atur suhu badan. Contohnya beruang kutub, bagaimana dia berhibernasi pada waktu sejuk. Kita perlu mengekalkan suhu badan pada 37 hingga 39 darjah Celsius. Kenapa? Supaya enzim yang terlibat dalam metabolisme sel dapat berfungsi dengan cekap. Yang ketiga, kulit berperanan mengekalkan suhu badan dengan cara mengawal atur haba yang diperoleh dan haba yang dibebas ke luar. Jadi, kulit kita ni dia akan mengekalkan suhu badan yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Dia akan mengawal suhu badan tu supaya kekal pada suhu 37 dan dia akan mengatur haba yang diperoleh dan haba yang dibebas keluar. Okey, apakah reseptor yang terlibat? Yang pertama adalah termoreseptor pada kulit akan mengesan perubahan suhu persekitaran dan dirangsang untuk memindahkan impuls saraf di sepanjang neuron aferen ke pusat kawalan iaitu kawalan suhu di hipotalamus. Termoreseptor di dalam vena juga.
akan mengesan perubahan suhu dalam darah yang mengalir dan dirangsang memindahkan impuls saraf ke pusat kawalan tersebut. Okay, apa maksud di sini? Di sini, satu, kita ada termoreseptor pada kulit. Yang kedua, termoreseptor pada vena. Dan pusat kawalan kita adalah hypothalamus. Hypothalamus akan membuat keputusan untuk mekanisme pembetulan yang sepadan untuk mengembalikan suhu badan kepada aras normal, lalu memindahkan impuls saraf melalui neuron efferent ke efektor untuk menggalakkan gerak balas melalui kaedah fizikal dan juga kaedah kimia, iaitu metabolisme. Okey, sebelum kita pergi kepada carta ini, contoh bagi pengawal aturan pada suhu yang panas. Kita tengok dulu, stimulus kita perubahan suhu. Mungkin suhu badan kita meningkat disebabkan kita berada di tempat yang panas. So, bila perubahan suhu pada waktu panas, di persekitaran, kalau di persekitaran, ianya dikesan oleh termoreseptor di kulit. Kalau di dalam darah, ia dikesan oleh termoreseptor dalam vena. Kita ada dua termoreseptor periferi di kulit, di mana bilangan reseptor sejuk melebihi reseptor panas. Yang kedua, kita ada termoreseptor pusat di hypothalamus dan juga salur darah, di mana bilangan reseptor panas melebihi reseptor sejuk. Apabila kita ingat structure, structure. S adalah stimulus. Stimulus kita adalah perubahan suhu bila kita berada di tempat panas. R adalah reseptor, maka ianya melibatkan termoreseptor di kulit dan juga termoreseptor di dalam vena. Jadi apabila termoreseptor, bila sebut reseptor, kan kita dah belajar sebelum ni, reseptor akan mengesan rangsangan. Yang kedua, dia akan reseptor mencetuskan impuls saraf. Kemudian, reseptor akan menghantar impuls saraf ke pusat kawalan, sisi ke pusat kawalan melalui neuron afferent. Betul tak? So pusat kawalan kita adalah hypothalamus. Bila pergi hantar dekat hypothalamus, pusat kawalan dia buat apa? Dia akan menginterpretasi maklumat. Selepas dia interpretasi maklumat, dia akan cetuskan impuls yang baru dan hantar melalui neuron afferent kepada efektor. So, efektor tadi melibatkan satu, otot erector, otot regang, arteriol, dinding berotot, dekat dinding otot kita, badan kita, kelenjar peluh, otot rangka, kelenjar adrenal yang melibatkan adrenalin dan juga kelenjar tiroid di mana ia merembeskan tiroksina. Itu adalah efektor untuk respon lah. Contoh perubahan fizikal. Apabila kita bila kita berada pada suhu yang panas, otot erector akan mengendur. Di mana otot erector mengendur, bulu roma condong ke permukaan kulit supaya satu lapisan udara nipis terperangkap. Maka lebih banyak haba dibebaskan melalui sinaran. Kalau tengok sini, permukaan dia ni nipis sajalah. Yang kedua, arteriol. Arteriol, pemvasodilatan berlaku di mana pengembangan arteriol di dalam kulit, maka lebih banyak darah yang mengalir berhampiran permukaan kulit. Bila banyak darah mengalir dekat permukaan kulit ni, maka lebih banyak haba dibebaskan persekitaran luar melalui radiasi. Kelenjar peluh pula, kelenjar peluh menjadi aktif. Ni poin yang pertama. Kelenjar peluh menjadi aktif, maka lebih banyak peluh dikeluarkan. Peluh menyejat dengan menyerap haba dari badan, memberi kesan sejuk kepada badan. Yang seterusnya adalah otot rangka dekat pipi ke, dekat seluruh badan kita. Otot rangka kurang mengecut dan mengendur, maka keadaan badan kita tidak menggigil.
Sekarang kita nak pergi kepada perbezaan ataupun perbandingan yang melibatkan pengawal aturan suhu badan dalam persekitaran sejuk dan juga dalam persekitaran panas. Tadi saya dah bincang untuk persekitaran panas di mana faktor yang terlibat adalah otot regang, 1, 2 bulu roma dan ketiga adalah arteriol pada kulit. Okey, sekarang cuba kita lihat pula dalam persekitaran sejuk. Kalau persekitaran sejuk, otot regang, bulu roma akan mengecut. Tadi, otot regang, bulu roma mengendur. Bulu roma menegak ke atas. Manakala pada persekitaran panas, bulu roma akan condong ke kulit. Apabila kita pergi pada sejuk dulu ya. Apabila bulu roma menegak, lapisan udara yang tebal terperangkap. Udara yang tebal bertindak sebagai penebat haba untuk mengurangkan kehilangan haba secara konduksi dan juga sinaran. Okey, contohnya pada waktu sejuk, kita punya bulu roma akan menegak. Bila menegak, lapisan udara yang terperangkap ni adalah tebal. So, bila tebal, ia akan mengurangkan kehilangan haba secara konduksi. Manakala pada hari panas, kita punya bulu roma akan condong ke bawah. Bila condong ke bawah, lapisan udara yang nipis sahaja terperangkap. Maka haba dapat hilang dengan mudah secara konduksi dan sinaran. Kemudian kita pergi pula kepada faktor yang ketiga, iaitu arteriol di kulit. Arteriol di kulit untuk pada waktu sejuk berlaku pemvasocerutan, di mana berlaku pengecutan salur darah arteriol. Bila berlaku pengecutan salur darah arteriol, maka kurang darah yang mengalir ke permukaan kulit. Sebab tu kita nampak pucat pada waktu sejuk. Maka kehilangan haba secara sinaran, pengaliran sinaran secara radiasi adalah berkurang. Pada hari panas pula, berlaku pemvasodilatan. Typo di sini, iaitu pemvasodilatan. Apakah maksud pemvasodilatan? Pengembangan salur darah. Di mana bila salur darah tu mengembang menjadi besar, lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Sebab tu kalau kita berada di tempat panas, muka kita akan menjadi kemerah-merahan. Macam udang kena bakar. Kehilangan haba melalui konduksi dan sinaran adalah meningkat supaya badan kita boleh merendahkan suhu badan. Ini adalah kawal aturan suhu badan secara fizikal. Kita pergi pula kepada secara metaboliknya. Dalam persekitaran sejuk, aktiviti otot rangka meningkat. Apakah maksud aktiviti otot rangka meningkat? Contohnya, bila kita terlalu sejuk, biasanya kita akan menggosok tangan supaya haba terhasil. Tindakan luar kawal otot juga meningkat. Apa maksud tindakan luar kawal otot? Di mana otot akan mengecut dan mengendur lebih gerak, sehingga menyebabkan kita menggigil. Kadang-kadang kita tak kawal pun, tiba-tiba kita menggigil. Sebab tu adalah salah satu cara badan kita mengawal atur suhu badan, terutamanya pada waktu sejuk. Pada masa ni juga, kelenjar adrenal dirangsang untuk merembeskan lebih banyak adrenalina, di mana kadar metabolisme akan meningkat. Maka lebih banyak haba terhasil. Kelenjar tiroid juga dirangsang supaya lebih banyak tiroksina dirembeskan. Bila tiroksina dirembeskan, maka kadar metabolisme adalah meningkat. Supaya badan kita tidaklah terlalu
kesejukan. Okey, sama juga dalam persekitaran panas. Kalau persekitaran panas, aktiviti terkawal otot berkurang, kurang haba terhasil. Okey, tindakan luar kawal otot berkurang, kurang haba terhasil. Maka kita sebenarnya tidak menggigil. Tak tahulah kuk-kuk aduh duduk tengah panah tapi menggigil. Tu pelik benar tu deh. So, kelenjar adrenal tidak akan dirangsang. Maka tiada adrenalin dirembeskan. Adrenalin. Okey. Kadar metabolisme berkurang, kurang haba terhasil sebab kita duduk tengah panah dah. Okey, kelenjar tiroid juga tidak dirangsang, maka tiada tiroksina dirembeskan. Okey. Pada uji minda 4. Okey, dekat uji minda 4 ni, kita tengok soalan. Okey, hipotalamus adalah pusat kawalan suhu badan. Kulit dan kelenjar adrenal juga terlibat dalam pengawalan suhu badan. Okey, ini adalah stem soalan. So, sekarang kita tengok dekat stimulus. Stimulus kita diberi hipotalamus sebagai control center, kulit sebagai effector dan juga kelenjar adrenal sebagai effector. So, list down dulu structure. Baru kita tengok soalan. Okey, sebab apa? Apakah soalan dia? Berdasarkan rajah di atas, huraikan peranan sistem saraf dan kelenjar endokrin dalam pengawalan suhu badan apabila seseorang sedang bermain salji. Bila main salji, stimulus dia adalah suhu rendah. Okey, bila suhu rendah, reseptor yang terlibat adalah termoreseptor. Apakah fungsi reseptor? Termoreseptor mengesan rangsangan, mencetuskan impuls saraf dan menghantar impuls saraf melalui neuron afferent. Pergi kepada mana? Pergi kepada control center. Control center kita dekat sini adalah hipotalamus. Apakah yang berlaku dekat hipotalamus? Hipotalamus akan menginterpretasi maklumat dan mencetuskan impuls yang baru, hantar melalui neuron efferent. Pergi mana? Pergi pada effector. So, teacher nak sebut pasal effector. Tengok pada stimulus. Bila kita tengok pada stimulus, effector yang pertama kita adalah kulit. Bila kulit, yang pertama, kita tengok dulu otot erector. 2, bulu roma. 3, arteriol. 4, kelenjar peluh. Then barulah kita tengok yang seterusnya, iaitu apakah yang berlaku pada kelenjar adrenal. Jom kita tengok ayat. Okey, yang pertama, termoreseptor di kulit mengesan suhu yang rendah. Okey. Termoreseptor mencetuskan impuls saraf dan impuls saraf dihantar oleh neuron afferent ke hipotalamus untuk interpretasi maklumat. Hipotalamus kemudian menghantar impuls ke kulit dan kelenjar adrenal sebagai efektor melalui neuron efferent. Kulit dirangsang oleh impuls untuk mengurangkan kehilangan haba. Caranya, otot erector akan mengecut dan menegakkan bulu roma. Tindakan ini memerangkap satu lapisan udara yang tebal sebagai penebat haba. Maka, haba kurang dihilangkan dari arteriol. Arteriol dirangsang untuk mencerut, iaitu berlaku pemvasocerutan, di mana diameter kapilari darah berkurang. Maka kurang darah dibawa berhampiran permukaan kulit. Maka mengurangkan kadar kehilangan haba ke persekitaran luar melalui radiasi. Kelenjar peluh pula kurang dirangsang ataupun kurang aktif. Maka kurang peluh dikeluarkan.
Kelenjar adrenal pula dirangsang oleh impuls untuk menghasilkan lebih banyak hormon adrenalin. Lebih banyak glykogen ditukar kepada glukosa. Maka kadar metabolisme atau pengoksidaan glukosa meningkat untuk menghasilkan lebih banyak haba. Okey, itu saja. Stay at home.